Hai murid-murid, salam sejahtera dan apa khabar semua? Selamat kembali ke kelas pendidikan moral tahun 3 bersama saya, Cikgu Kong. Pada kelas hari ini, kita masih dalam unit 11, kerajinan, dengan tajuknya Murid Rajin Sekolah Cemerlang. Adakah murid-murid sudah bersedia untuk belajar? Jom, mari kita mulakan. Murid-murid boleh merujuk buku teks pada muka surat 84. Aktiviti yang akan dijalankan dalam muka surat ini ialah murid-murid perlu memahami gambar dan melengkapkan jadual ini, iaitu jika kamu rajin dan jika kamu tidak rajin. Mari kita lihat gambar yang pertama ini dahulu. Apakah yang mereka sedang lakukan? Ya, murid-murid ini sedang berlatih permainan bola sepak di padang sekolah. Jika kamu rajin berlatih bermain bola sepak, kamu akan berjaya dalam permainan bola sepak. Macam mana pula sekiranya kamu tidak rajin untuk berlatih? Ya, mestilah kamu akan gagal ataupun kalah dalam permainan bola sepak nanti. Jadi, kamu tulis jawapan di sini, gagal ataupun kalah dalam permainan bola sepak. Mari kita lihat gambar yang kedua. Apa yang mereka sedang lakukan? Murid-murid ini duduk depan komputer main game Mobile Legends ke ataupun menonton kartun? Jika murid-murid tidak rajin, maka mereka tidak akan cemerlang dalam peperiksaan. Manakala jika kamu rajin, apa yang akan terjadi? Ya, kamu akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Jadi, kamu tulis jawapan di sini, mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Kita pergi ke gambar yang ketiga, di mana murid-murid ini rajin membersihkan kelas mereka. Jadi, kelas mereka akan nampak bersih. Jika murid-murid ini tidak rajin, apakah yang akan terjadi pada kelas mereka? Ya, bijak betul kamu. Kelas mereka akan nampak semakin kotor, tidak ceria, tidak selesa, dan kamu belajar dalam kelas itu pun tidak suka, kan? Jadi, jawapan kamu tulis kelas semakin kotor dan tidak ceria. Jika murid-murid ada buka buku teks muka surat 84 ini, murid-murid akan nampak ada dua soalan lagi di bawah muka surat itu. Kita lihat yang pertama dahulu, iaitu nyatakan contoh sikap rajin di sekolah. Apakah contoh sikap rajin yang boleh diamalkan di sekolah? Yang pertama, menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Kedua, mengulang kaji pelajaran dengan tekun. Seterusnya, datang awal ke sekolah. Keempat, menjaga kebersihan dan keceriaan bilik belajar. Kelima, membantu warga sekolah yang lain. Yang keenam, mengikuti aktiviti yang dijalankan di sekolah. Mari kita lihat soalan yang kedua, iaitu apakah kepentingan bersikap rajin di sekolah? Mestilah mendapat pujian dan penghargaan daripada warga sekolah, kan? Yang kedua, mencapai kejayaan dalam bidang akademik dan kokurikulum. Yang ketiga, mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Keempat, dapat menyiapkan kerja dengan lebih cepat. Kelima, disukai oleh guru dan rakan sebaya. Dan yang seterusnya, mengeratkan hubungan dengan warga sekolah. Baiklah, sekarang mari kita lihat muka surat 88, iaitu uji minda. Murid-murid dikehendaki menjawab semua soalan
berdasarkan jadual yang disediakan ini. Di dalam jadual ini, kita boleh nampak ada dua orang nama, iaitu Sui Lang dan Lily. Sui Lang mendapat 55 markah semasa ujian pendidikan moral penggal pertama, manakala Lily hanya mendapat 50 markah sahaja. Pada ujian penggal moral penggal kedua, Sui Lang hanya naik 1 markah sahaja, iaitu 56 markah, manakala Lily mendapat 87 markah, jauh lebih baik daripada Sui Lang. Ini menunjukkan bahawa Lily lebih rajin dan berusaha untuk belajar daripada Sui Lang. Mari kita lihat soalan yang pertama. Pada pendapat kamu, bagaimanakah Lily mendapat markah yang tinggi? Lily hanya mendapat 54 markah saja pada penggal yang pertama. Selepas dia tekun, dia gigih, dia rajin, dia berusaha, dia telah mendapat 87 markah pada penggal yang kedua. Jadi, bagaimanakah Lily boleh mendapat markah yang tinggi? Mestilah Lily rajin bertanya dengan cikgu dan membuat ulang kaji sendiri. Okey, kita lihat soalan 1B. Berikan cadangan untuk membantu Sui Lang untuk meningkatkan markah ujian pendidikan moral. Apakah cadangan kamu untuk membantu Sui Lang supaya Sui Lang boleh mendapat markah yang lebih tinggi pada ujian yang akan datang? Selalu bertanya dengan cikgu dan mengulang kaji sendiri dengan tekun. Dia mesti ada jadual untuk mengulang kaji. Jangan asyik bermain sahaja atau menonton kartun atau bermain game. Masa untuk mengulang kaji adalah lebih penting supaya Sui Lang boleh mendapat markah yang lebih baik pada ujian yang akan datang. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Apakah yang akan berlaku jika seseorang murid tidak mengamalkan sikap rajin? Apakah kesan dia jika kamu tidak rajin? Yang pertama, mestilah dia akan gagal dan tidak lulus dalam peperiksaan ataupun ujian. Okey. Dan yang kedua, tidak disukai oleh rakan-rakan dan guru sebab dia sangat malas. Kerja rumah tidak siap, kelas tidak mau dibersihkan, selalu saja datang lewat, tidak mau bekerjasama dengan rakan lain untuk menyiapkan kerja tugasan dan sebagainya. Kan? Okey, kita lihat yang ketiga, soalan yang ketiga. Nyatakan kesan bersikap rajin di sekolah. Kalau kamu bersikap rajin, apakah kesan kamu? Yang pertama, kamu akan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Okey. Yang kedua, mendapat pujian dan penghargaan. Dan yang ketiga, disukai oleh rakan-rakan dan guru kamu. Yang ini kita sudah belajar tadi kan? Cikgu sudah ajar tadi. Apakah kepentingan bersikap rajin di sekolah? Okey. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu semua seronok dalam aktiviti yang telah cikgu sediakan ini. Terima kasih dan selamat belajar. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.